Sungai Lang ditukar menjadi Kampung Parit Baru kerana peristiwa kekeliruan yang berlaku di dalam penghantaran buku-buku sekolah. Pada masa itu, terdapat 2 buah sekolah bernama Sekolah Melayu Sungai Lang di Kuala Langat dan satu lagi di Sabak Bernam. Oleh itu, akibat peristiwa tersebut, Kampung Sungai Lang di Sabak Bernam ditukar kepada nama yang ada pada masa sekarang. Nama Parit Baru ini pula diambil bersempena dengan gotong royong penduduk dari kampung di tebing Sungai Bernam sehingga ke Kampung Teluk Ru membina Parit Baru. Kampung Teluk Ru pula dibuka pada tahun 1918 dan diketuai oleh Haji Abdul Razak bin Haji Alias. Peneroka kampung ini berasal dari pelbagai suku Melayu yang datang dari dalam dan luar daerah. Kampung Sungai Apung pula pada tahun 1972 telah dipisahkan pentadbirannya dari Kampung Parit Baru. Keputusan ini telah dibuat ketika mesyuarat di Surau Falakiyah. Penduduk membuat keputusan untuk menubuhkan JKK Kampung Sungai Apung. Nama Kampung Sungai Apung bersempena dengan kedudukannya yang dekat dengan pantai dan ini sering ditenggelami air. Menurut cerita orang-orang tua, nama Sungai Apung tercipta apabila sebuah kapal perang Jepun ditinggalkan terapung-apung di muara sungai ketika Perang Dunia Kedua. Oleh itu, kampung ini pun dinamakan Sungai Apung. Kampung Sungai Tengah Selatan diambil dari nama sebatang kayu tengar iaitu sebutan dalam bahasa Jawa. Bagi orang Melayu pula, ianya dikenali dengan nama pokok tanda dan ianya hidup subur di kawasan kuara sungai yang menghala ke Sungai Bernam. Oleh itu, kampung ini dikenali dengan nama Kampung Sungai Tengar. Kampung ini dibuka pada tahun 1918 oleh Melayu Perak dan diketuai Long bin Boka. Mukim Sungai Air Tawar pada awalnya adalah di bawah pentadbiran Mukim Sabak tetapi kemudian dipisahkan untuk menjadi mukim tersendiri. Kampung Sungai Air Tawar mula diteroka pada tahun 1918 oleh peneroka dari Bagan Dato' Perak. Kerja-kerja penerokaan telah diselenggarakan oleh Pak Bolkin. Di Mukim Sungai Air Tawar terdapat 5 buah kampung utama. Pada tahun 1920, kampung ini telah dinamakan Kampung Sungai Air Tawar kerana sungai di kampung ini yang mengalir ke Sungai Bernam, airnya yang tawar dan tidak masin atau payau. Di kampung ini juga terdapat satu keistimewaan yang mana di masjidnya iaitu air kolam di masjid tersebut tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Kini, Kampung Sungai Air Tawar telah menjadi sebuah mukim. Tengar Utara pula berasal dari nama pokok tengar yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Pada awalnya, kampung ini dikenali dengan Kampung Sungai Tengar. Tetapi selepas pemecahan kawasan atas permintaan penduduk, maka ianya menjadi 2 buah kampung. Satu kampung dikenali Kampung Sungai Tengah Selatan yang ditadbir di bawah Mukim BNO dan Kampung Sungai Tengar Utara di bawah Mukim Sungai Air Tawar. Mukim Pasir Panjang mempunyai 8 buah kampung utama di dalamnya. Nama Pasir Panjang ini berasal dari keindahan pantainya pada masa dahulu. Orang yang pulang dari laut telah melihat kecantikan kawasan pasir yang panjang dari arah pantai Sekincan hinggalah ke Sungai Besar. Oleh kerana itu, ianya dinamakan Pasir Panjang, tetapi kawasan tersebut telah terhakis atas faktor geografi. Mengikut sebuah cerita lain, Pasir Panjang ini telah dibuka Haji Said yang berasal dari Pulau Jawa pada tahun 1911. Beliau pernah menetap di Singapura dan beberapa kawasan lain di Selangor. Beliau tertarik dengan kecantikan pantai yang ada di kawasan tersebut, lalu membuat keputusan untuk menetap di situ dan menamakannya sebagai Pasir Panjang.
Kampung Batu 23 Sungai Nibong ini telah diteroka pada tahun 1912 dan diketuai Pawang Saad yang berasal dari Melaka. Kampung ini pada awalnya tidak wujud kerana ia sebenarnya sebahagian dari kampung Asam Jawa. Kumpulan ini datang melalui sungai lalu berkampung di Asam Jawa. Lama-kelamaan kampung Asam Jawa ini semakin luas dan penduduk semakin ramai hasil dari kedatangan orang daripada Melaka dan Johor. Kampung Asam Jawa bertukar nama kepada Sungai Nibong kerana terdapat banyak pokok nibong di sepanjang sungai. Pada tahun 1972, Kampung Sungai Nibong dipecahkan menjadi dua. Maka wujudlah Kampung Batu 23 Sungai Nibong yang berjarak 23 batu dari Kuala Selangor. Kampung Sungai Leman berasal dari nama orang yang mula-mula membuat parit di kawasan ini yang bernama Encik Leman. Beliau dilantik pemerintah untuk membuat parit di kawasan tersebut. Encik Leman tidak diketahui berasal dari mana. Namun beliau adalah orang yang mengetuai projek pembinaan parit di kawasan Parit 7, Parit 8 dan Parit 9. Mukim Pancang Berdena mempunyai 27 buah kampung. Ianya adalah mukim terbesar di Sabak Bernam. Kampung Pancang Berdena dianggarkan dibuka antara tahun 1856 sehingga 1858. Menurut sejarah lisan, ianya dibuka oleh peneroka dari Sumatera. Mereka kebanyakannya dari daerah Minangkabau dan amat suka menetap berhampiran sungai dan pantai. Asal-usul nama Kampung Pancang Berdena tidak dapat dipastikan dengan tepat kerana terdapat banyak versi mengenai asal-usul nama Kampung Pancang Berdena. Salah satu darinya ialah cerita tentang seorang nelayan yang turun ke laut untuk menangkap ikan dan beliau telah menyelusuri sungai Sabak Bernam sampai ke muara dan ketika di satu kawasan beliau telah melihat sebiji tempayan atau berdena yang sedang tenggelam timbul dan di dalamnya ada emas dan harta karun. Beliau mengambil sebatang kayu lalu pancangkan pada tempayan tersebut dengan fikiran mahu mengambilnya bila beliau mahu pulang dari laut kelak. Tetapi setelah beliau pulang, tempayan atau berdena itu sudah tiada dan yang tinggal hanya kayu yang dijadikan pancang tadi. Maka timbullah nama Pancang Berdena dari peristiwa tersebut. Kampung Tebuk Pulai telah dibuka pada tahun 1930-an oleh suku Jawa. Pada peringkat awal dibuka Kampung Tebuk Lama. Di peringkat kedua, Kampung Tebuk Kecong pula dibuka. Ketua peneroka ini adalah Bakar atau disebut sebagai Karimun. Oleh kerana itu, Kampung Tebuk Kecong juga dikenali Tebuk Karimun. Peringkat akhir sekali, Kampung Tebuk Pulai pula dibuka. Asal nama Tebuk Pulai berpunca dari sebatang pokok pulai yang telah menghalang peneroka dari membersihkan sebuah kawasan bagi membuat jalan. Oleh kerana menyusahkan kerja mereka, maka pokok pulai itu telah ditebuk. Dari peristiwa itulah dinamakan kampung tersebut Tebuk Pulai. Kampung Sungai Limau telah diteroka pada tahun 1902 oleh pengikut Raja Hitam yang merupakan wakil Sultan Selangor yang mentadbir daerah Sabak Bernam dan beliau menetap di kampung seberang kota. Kemudian pada tahun 1920-an datang pula peneroka dari Pulau Jawa yang diketuai Haji Hashim Rono Sintono dan meneruskan usaha Raja Hitam. Asal-usul nama kampung Sungai Limau ini bermula dari peristiwa semasa penerokaan awal tersebut. Kononnya, terdapat satu pokok limau bali di atas bukit berhampiran anak sungai yang mengalir di kawasan tersebut. Lebih menggerunkan ialah kehadiran sekumpulan harimau yang menjaga pokok limau bali tersebut.
Versi kedua pula mengatakan peneroka Melayu telah menemui sebatang pokok limau yang tumbuh berhampiran sungai itu di mana mereka membersihkan kawasan tersebut. Oleh itu, mereka menamakan sungai tersebut sebagai Sungai Limau. Kampung Sungai Lias telah dibuka pada tahun 1910 oleh sekumpulan orang Melayu dan suku Jawa. Ketua kumpulan peneroka tersebut bernama Alias ataupun disebut Cik Lias sahaja. Beliau telah berusaha keras membuka kampung tersebut dari sebuah hutan tebal menjadi kampung yang menghasilkan tanaman kelapa sebagai penghasilan utama penduduk kampung tersebut. Bagi mengenang jasa beliau, penduduk kampung telah menamakan kampung tersebut sebagai Kampung Sungai Lias. Sungai Lias pada masa lalu adalah sebuah sungai yang agak besar, tetapi akibat hakisan ianya kini sebesar parit sahaja. Pelbagai peninggalan dari generasi silam dapat menjadi tarikan utama bagi pelancong dan masyarakat tempatan untuk mengunjungi Sabak Bernam. Bangunan Surau Muhammadiyah di Kampung Batu 40 Mukim Sabak adalah bangunan yang telah melebihi 1 abad. Ianya adalah lambang keagungan syiar Islam bagi daerah Sabak Bernam. Rumah pengurus estet Inggeris yang berada di Kampung Baharu ini adalah sebuah tarikan yang penuh misteri. Ianya telah menyimpan sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan ada kalanya agak menyeramkan. Rumah Bumbung Limas di Mukim Sabak ini adalah bukti bagaimana bangsa Melayu itu satu bangsa yang begitu terbuka. Mereka akan menerima apa yang baik dari wilayah lain dan ini juga membuktikan bagaimana toleransi Melayu begitu tinggi kepada peneroka-peneroka luar yang datang ke tanah air mereka. Bumbung Limas ini asalnya datang dari negeri Melaka dan utara Johor, tetapi dapat dilihat dengan banyaknya, terutamanya di Kampung Baharu dan Kampung Batu 40. Keunikan seni binanya bukan sahaja menarik perhatian masyarakat di negara ini, tetapi juga pakar dari luar. Masjid Lama Pancang Bendera adalah sebuah monumen sejarah yang perlu dikunjung setiap orang yang melawat Mukim Pancang Bendera. Masjid ini berusia 102 tahun. Masjid Lama Kampung Sungai Limau adalah sebuah masjid yang hampir keseluruhannya dibina dengan hasil dari wakaf dan sumbangan orang ramai. Pihak kerajaan pada 1930 hanya membina menara, bilik air dan tandas. Masjid ini menjadi kebanggaan umat Islam Kampung Sungai Limau sebagai tanda pengorbanan harta dan tenaga mereka demi syiar Islam agar terus berkembang dan terpelihara. Keunikan seni binanya juga menjadi tarikan utama. Sejarah Sabak Bernam yang panjang adalah satu kebanggaan bagi anak bangsa yang datang untuk meneroka sebuah wilayah. Peneroka ini ingin mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik bagi generasi muda mereka. Hasil dari penerokaan yang dijalankan 200 tahun yang silam telah menjadikan Sabak Bernam sebuah daerah yang kaya dengan budaya dan cita rasa bagi negeri Selangor. Ianya juga menjadi bukti bagaimana kerja keras dan sikap di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung
generasi silam telah menjadikan generasi Sabak Bernam hari ini berpeluang untuk hidup dalam keadaan yang selesa dan aman.